saya Betty Anaguyang. Saya akan menceritakan pasal makanan tradisional bagi kaum Kedayan. Salah satu tradisi Kedayan ialah menjalankan budaya makan tahun selepas musim menuai padi. Acara makan tahun ini diadakan sebagai upacara untuk menunjukkan cara kesyukuran mereka kepada agama mereka selepas tamatnya proses menuai padi. Dalam acara ini, terdapat beberapa makanan tradisional masyarakat Kedayan yang akan dihidangkan, antaranya ialah kelupis. Dalam majlis jamuan tahunan, kelupis ini dianggap sebagai induk kepada semua hidangan. Menurut kaum Kedayan ini, upacara makan tahun ini tidak dapat dijalankan dengan sempurna sekiranya kerja membuat kelupis ini tidak dapat dijalankan. Ini kerana kaum Kedayan merupakan salah satu kaum yang gigih mencari pekerjaan, terutamanya dalam bidang pertanian. Mereka juga biasanya perlu berpindah untuk mencari kawasan pertanian yang lebih subur dan kelupis merupakan salah satu sumber utama mereka. Ini disebabkan oleh keupayaan kelupis untuk bertahan selama sebulan. Menurut kepercayaan mereka juga, sebelum memulakan sebarang pertanian, roh gaib memerlukan kelupis. Mereka mempercayai bahawa roh gaib yang wujud di sekeliling manusia, walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kasar, akan bersentuhan dengan kelupis. Jadi, sebagai ganjaran, roh gaib itu akan membantu kaum Kedayan ini dalam melindungi tanaman padi mereka daripada bahaya dan gangguan. Selain itu, makanan tradisional bagi kaum Kedayan adalah kuih penyayam. Kuih penyayam ini adalah salah satu jenis kuih istimewa yang hanya boleh dibuat oleh golongan wanita semasa mengadakan ritual makan tahun. Pembuatan kuih ini juga mempunyai beberapa pantang larang oleh kaum Kedayan. Misalnya, kuih ini akan dibuat di rumah dan bukan di balai raya tempat ritual itu dijalankan. Dalam masa yang sama juga, menurut kaum ini, pada dahulu, makanan ini yang tujuan untuk ritual haruslah dibuat oleh golongan wanita dalam keadaan yang suci dan bersih. Ini kerana untuk menjaga kebersihan dan mengikut aturan kuih ini tidak boleh dibuat secara tergopar-gopar agar ia menghasilkan bentuk yang sempurna. Hal ini juga dilakukan untuk menghormati majlis makan tahun yang dijalankan. Dalam masa yang sama juga, tetamu yang hadir juga akan diberikan bekalan sebagai buah tangan seperti kuih penyaram ini untuk diberikan kepada keluarga yang tidak hadir. Hal ini jelas menunjukkan konsep sosialisasi dalam masyarakat Kedayan agar tidak melupakan kepada keluarga yang tidak hadir. Seterusnya, penganan raja juga merupakan salah satu makanan tradisional bagi kaum Kedayan. Semasa upacara ini, masyarakat Kedayan akan menghidangkan penganan raja atau dikenali sebagai pulut kuning. Hal ini dikatakan demikian kerana makanan ini merupakan satu simbolik yang penting semasa upacara makan tahun ini diadakan. Pada zaman dahulu, penganan raja ini hanya akan dihidangkan untuk golongan raja sahaja dan ia juga merupakan satu cara masyarakat Kedayan ini menunjukkan kesetiaan rakyat kepada raja. Oleh hal yang demikian, hanya individu tertentu saja yang dibenarkan membuat proses penyediaannya. Kebiasaannya, pembuatan makanan ini hanya dilakukan oleh golongan wanita yang tidak mengalami keuzuran lagi. Hal ini untuk menjaga tata tertib dan kebersihan makanan ini. Namun, pada masa kini, makanan ini turut diberikan kepada golongan tetamu yang hadir semasa ritual makan tahun ini diadakan. Ini kerana tetamu yang hadir dianggap sebagai kerabat diraja oleh kaum ini. Dalam masa yang sama juga, menurut kepercayaan kaum ini, pemberian penganan raja ini adalah sebagai satu penghormatan kepada semangat padi. Di samping itu juga, humbut hanibung atau humbut piasau ini adalah salah satu makanan tradisional bagi kaum Kedayan. Umbut hanibung ini merupakan umbut nibung, manakala umbut piasau adalah umbut kelapa. Kebiasaannya, kerja mengumbut ini sering dilakukan oleh kaum lelaki Kedayan kerana ia merupakan satu pekerjaan yang berat. Pada mulanya, golongan tua bagi kaum ini akan memastikan bahawa umbut-umbut yang diambil, misalnya umbut kelapa, haruslah umbut kelapa yang tua.
Umut hanibung dan piasau ini digunakan sebagai sayuran utama semasa makan tahun ini dilaksanakan. Menurut masyarakat Kedayan, hal ini dapat mengurangkan pengeluaran kos perbelanjaan yang berlebihan lantaran sayuran lain sukar diperolehi. Dalam pada itu juga, umbut-umbut ini sering dimakan dan digaulkan dengan ikan masin untuk membuka selera kepada tetamu yang hadir. Pada masa kini, makanan umbut ini sering dihidangkan semasa kenduri yang diadakan oleh kaum Kedayan, misalnya kenduri kawin serta kesyukuran, dan bukannya hanya dihidangkan pada waktu ritual makan tahun sahaja. Akhir sekali, makanan tradisional bagi masyarakat Kedayan adalah linut. Linut merupakan salah satu makanan yang diperbuat daripada sagu rumbia atau tepung sagu. Bagi kaum Kedayan, linut ini bukan sekadar makanan biasa, namun ia adalah simbol kebebasan dan autonomi bagi mereka dalam menggunakan sumber alam. Linut ini sering dihidangkan pada majelis kenduri atau sebagai santapan harian pada masa dahulu, terutamanya apabila sumber makanan lain seperti nasi terhad. Linut ini juga turut berfungsi sebagai salah satu makanan pelengkap jamuan tradisional apabila ia dihidangkan dalam peristiwa ritual seperti makan tahun. Linut ini juga mempunyai satu keistimewaan, yaitu ianya dimakan menggunakan candas atau dikenali sebagai chopstick. Dalam masa yang sama juga, pembuatan linut ini dapat menunjukkan semangat kerjasama dalam masyarakat Kedayan kerana mereka perlulah saling bekerjasama dalam proses membuat tepung sagu untuk dijadikan sebagai linut. Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa makanan tradisional seperti linut ini dapat menunjukkan semangat kreatif dan daya tahan kaum Kedayan serta penghargaan mereka terhadap alam sekitar yang merupakan sumber asas kepada kehidupan mereka. Secara keseluruhan, jelaslah bahawa makanan tradisional masyarakat Kedayan ini merupakan simbol penting warisan budaya mereka. Hidangan-hidangan ini menunjukkan rasa bersyukur dan penghormatan kaum ini terhadap hasil tuaian serta nilai kerjasama, kebersihan dan penghormatan terhadap tradisi. Hal ini turut membantu menyebarkan adab rasam dan kepercayaan serta dapat membina hubungan sosial dalam masyarakat Kedayan. Terdapat beberapa kaedah pengurusan sumber warisan yang sesuai untuk melindungi bentuk warisan bagi suku kaum Kedayan ini. Antaranya ialah perlindungan. Perlindungan ini merupakan satu kaedah atau langkah perlindungan ke atas sesuatu warisan tanpa melibatkan sebarang langkah perubahan fizikal, misalnya pewartaan. Pewartaan ini bertujuan untuk menyelamatkan warisan daripada mengalami kemusnahan akibat pembangunan yang semakin pesat. Selain itu, kaedah yang kedua adalah pemeliharaan. Pemeliharaan warisan ini merupakan satu kaedah yang terlibat dalam menjaga dan menguruskan sesuatu kawasan atau tapak warisan bagi tujuan untuk memelihara warisan, menghentikan kemerosotan lanjut, reput atau keadaan usang dan seterusnya, berupaya melanjutkan usia sesebuah warisan. Kerja yang dilakukan juga hasil perancangan awal yang dibuat oleh pihak atau organisasi yang terlibat dan dikawal dengan mengambil kira faktor masa hadapan dan berlandaskan kepada rekod dan pengalaman lalu. Antara justifikasi bentuk warisan yang berdasarkan parameter nilai dan tempoh masa bagi kaum Kedayan ini adalah warisan tidak ketara yang ada dalam suku Kedayan ini dikatakan berbeza daripada suku-suku lain yang ada di Sarawak. Ekoran latar belakang dan sejarah awal kewujudan suku Kedayan yang unik. Ini dapat dilihat daripada segi asimilasi agama dan adat yang mereka amalkan, kerana hampir kesemua adat yang mereka amalkan sangat berkait rapat dengan agama Islam dan ini menunjukkan majoriti mereka merupakan penganut Islam. Dari segi nilai tapak warisan, terutamanya dalam aspek warisan tidak ketara, dapat dilihat warisan tidak ketara yang diamalkan oleh suku kaum Kedayan ini melibatkan semua aspek dalam kehidupan seharian mereka yang menunjukkan bahawa ianya tidak sekadar adat tetapi gaya hidup mereka. Hal ini dapat diperhatikan dalam adat kelahiran, perkahwinan, kematian, permainan dan juga makanan tradisional. Semuanya sangat lazim dengan gaya hidup dalam sesebuah masyarakat yang menjadikan ia sebagai satu budaya yang harus diwarisi dan menjadi sejarah dalam suku Kedayan. Tapak warisan tidak ketara ini
Wajar diberikan satu platform yang betul agar ia tidak ditelan zaman dan masih dapat diamalkan dalam satu tempoh waktu yang lama. Tidak dapat dinafikan juga bahawa suku Kedayan ini merupakan sebuah suku yang sangat unik, dan dalam masa yang sama tidak dapat dinafikan juga bahawa suku Kedayan ini sudah semakin pupus, ekoran jumlah mereka yang semakin sedikit, dan perkembangan teknologi moden yang sudah mulai menggantikan adat dan warisan yang diamalkan oleh suku ini. Oleh itu, suku Kedayan ini mempunyai warisan yang tidak ketara, yang unik dan wajar untuk terus dikekalkan dalam waktu yang lama. Sekian daripada saya, Betty Anabuyang.